أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجيم. الحمد الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الرحيم الدين مالك يوم إياك نعبد الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kelas kita bagi memahami ayat Allah, ayat Al-Quranul Karim, di mana pada minggu lepas kita telah sampai ke ayat 30. Ayat 30. Ya. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan sambung ayat 31. Surah Al-An'am, iaitu juzuk yang ke-7. Dan ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah, sesungguhnya telah rugi mereka yang mendustakan pertemuan ataupun perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah, sehinggalah apabila hatta idza ja'atuhumus sa'ah, sehinggalah apabila telah tiba kepada mereka as-sa'ah, iaitu hari kiamat, baghtatan, tiba-tiba. Kalau boleh tutup mic sebab ada suara, ada sikit gangguan. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah, sehinggalah ja'at, telah tiba kepada mereka as-sa'ah, iaitu hari kiamat, baghtatan. Baghtatan maksudnya secara tiba-tiba. Qalu, dan mereka berkata, ya hasratana, alangkah ruginya, alangkah menyesalnya kami, ala ma farratna, atas apa yang telah kami cuai, atas apa yang telah kami lalai, ataupun atas apa yang telah kami farratna, tidak laksana ataupun tidak lakukan, fiha, padanya, iaitu pada kehidupan dunia. Wahum yahmiluna awzarahum, mereka itu berkata dalam keadaan mereka yahmiluna awzarahum, memikul awzarahum, dosa-dosa mereka, ala zuhurihim, atas belakang-belakang mereka. Ala sa'ama yazirun, alangkah buruknya ataupun amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 32, wamal hayatud dunya, dan tidak kehidupan dunia, illa la'ibun wa lahwun, melainkan kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, hiburan. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun, dan tidak kehidupan dunia melainkan la'ibun, permainan, walahwun, hiburan, walad darul akhirah, sesungguhnya darul akhirah, iaitu kehidupan akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi mereka yang takut ataupun bertakwa. Afala ta'qilun, apakah
tidak kamu berfikir. Jadi itu lebih kurang terjemahan terjemahan ringkas ayat 31 dan ayat 32 surah Al-An'am. Jadi Allah di dalam ayat yang kita dengar tadi, pertama ayat 31 ada beberapa poin, ada beberapa perkara yang agak menarik. Allah SWT menyebut yang berkaitan dengan bahasa. Pertama, Allah Ta'ala menyebut qad khasira alladhi nakadzabu biliqa'illah. Pertama Allah Ta'ala guna qad, sesungguhnya, khasira telah rugi. Di mana ada kalau kita baca satu kitab nama dia At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir, yang dikarang oleh Ibn Ashur, dia bagi tahu qad khasira ini juga memberi maksud penyesalan ataupun memberi maksud kehairanan. Di mana kalau kita hidup atas dunia ini, kita pun ada juga mengguna perkataan begini. Kemungkinan apabila kita melihat sebagai contoh di atas dunia ini, kita melihat seorang pelajar yang bijak, seorang pelajar yang ada potensi tetapi tidak mengguna segala apa yang ada padanya sehingga menyebabkan kegagalan. Mungkin kita kata, oh alangkah ruginya seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang cerdik tetapi gagal. Begitu juga di dalam perniagaan, seorang yang berakhlak yang baik, seorang yang rajin dan sebagainya, tiba-tiba langkahnya tersilap sehingga dia rugi. Jadi kita kata alangkah ruginya. Jadi banyak di dalam kehidupan kita juga menggunakan perkataan rugi ini. Maknanya sesungguhnya betapa ruginya, betapa ada di sana satu bentuk penyesalan ataupun kehairanan. Jadi ayat ini juga mengikut kata Ibn Ashur, ada di sana walaupun ayat ini menunjukkan litahqiq, iaitu betul-betul mereka itu rugi, tetapi ada di sana satu rasa penyesalan, satu rasa kehairanan. Apa yang disesalinya, iaitu mereka-mereka yang diberi peluang hidup atas dunia, dan mereka-mereka yang diberi peluang melihat Nabi dan mendengar dakwah Nabi, mereka yang dapat hidup bersama Nabi SAW, iaitu kafir Quraisy, mereka itu alangkah ruginya. Mereka tidak beriman dengan Nabi, mereka tidak menerima dakwah Nabi, mereka mendustakan Nabi, mereka menolak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan setakat itu, mereka memerangi Nabi, mereka mahu membunuh Nabi. Jadi alangkah ruginya mereka itu dengan peluang yang diberi. Sebagaimana yang saya sebut itu, maknanya ayat ini ada bentuk sebegitu. Kenapa ada bentuk sebegitu? Kerana sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan tentang azab. Di mana ayat sebelumnya Allah Ta'ala kata, qala fadhuqul azab. Allah Ta'ala berkata, fadhuqul azab. Maka kamu semua, wahai kafir Quraisy yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekarang ini kamu rasalah azab. Maknanya peluang yang kami beri atas dunia kepada kamu, sehingga Nabi, kamu sempat bertemu dengan Nabi, kamu hidup dengan Nabi, kamu dengar dakwah Nabi dan sebagainya. Dengan peluang yang ada pada kamu itu, alangkah ruginya kamu terkena juga, ataupun kamu diseksa juga, ataupun kamu dimasukkan juga ke dalam api neraka. Alangkah ruginya peluang yang ada kamu telah sia-siakan, kesempatan yang ada telah kamu sia-siakan. Maka ada satu bentuk di sana, satu penyesalan, satu kehairanan. Qad khasira alladhina kadzabu, walaupun di situ ada maknanya bahawasanya mereka itu telah rugi. Jadi ada bentuk apa dipanggil di situ, ta'jib dan nadamah. Maknanya ada rasa kehairanan. Bagaimana mereka itu menolak dakwah Nabi sehingga mereka sanggup untuk masuk ke dalam neraka buat selama-lamanya, sedangkan mereka mendengar sendiri apa yang keluar daripada mulut Nabi.
dakwah yang Nabi suruh, mereka melihat di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana Al-Quran diturunkan. Mereka mendengar daripada lidah Nabi sendiri tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, tentang hari akhirat, tentang dosa pahala dan sebagainya. Tetapi mereka telah menolak. Jadi peluang itu telah disia-siakan, alangkah ruginya mereka itu. Qad khasira alladhi nakazzabu biliqa'illah. Itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala guna kazzabu. Kazzabu ini kalau kita pelajari ilmu saraf, iaitu wazan dia fa'ala. Ini menunjukkan mereka ini bukan sekali mendustakan Nabi, tetapi kerap kali di dalam ilmu saraf, antara makna kazzabu ini ialah mubalaghah. Maknanya bersangatan, sangat kuat mendustakan Nabi SAW. Jadi merujuk kepada kafir Quraisy, mereka bukan saja dustakan Nabi, tapi mereka menuduh Nabi. Mereka menuduh Nabi gila, mereka menuduh Nabi sihir dan sebagainya. Maknanya bukan setakat mendustakan. Kuat pendustaan itu, kadzabu, dan juga kerap mendustakan Nabi, bukan sekali. Maknanya kadzabu dengan lafaz fi'il wazan fa'ala. Fa'ala, fa'ala, dan kalau hum mereka fa'alu, kazzabu. Yang ketiga, biliqa'illah. Liqa'illah ini sebagaimana minggu lepas saya telah beritahu, ia adalah tashbih, ataupun dia adalah isti'arah, perumpamaan ataupun pinjaman, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, supaya kita dapat gambarkan ataupun supaya dekat kepada kita untuk memahaminya. Allah Ta'ala guna perkataan jumpa. Jadi jumpa ini sudah pasti atas dunia ini kita akan jumpa seseorang yang penting, ataupun kita akan jumpa seseorang yang kita rindui, ataupun kita akan jumpa seseorang yang merupakan ketua kita. Kita akan jumpa orang-orang yang penting yang dapat menjaga kepentingan kita. Jadi perkataan jumpa ini diguna atas dunia ini, di mana jumpa itu telah dipinjamkan dan diguna untuk hari akhirat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala guna juga hari akhirat itu ialah hari jumpa. Yaumat talaq di dalam surah Al-Ghafir. Al-Ghafir itu silap saya. Allah Ta'ala guna yaumat talaq. Maknanya hari jumpa. Ini supaya kita dapat gambarkan bagaimana kita hidup atas dunia ini. Kita sebagai hamba Allah, di mana kita cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita mendengar segala apa yang Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintah, dan kita lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tersebut, daripada puasanya, solatnya, zakatnya, belajarnya. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala cerita tentang keindahan, Allah Ta'ala cerita tentang neraka, keburukan, Allah Ta'ala cerita tentang iman, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi, Allah Ta'ala cerita pelbagai hukum hakam di dalam Al-Quran. Jadi kita hidup atas dunia ini, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita beriman sepenuhnya, Tuhan yang kita taati. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan jumpa itu supaya kita rasa bahawasanya apabila kita pergi ke akhirat adalah hari kita jumpa. Kita jumpa siapa? Seolah-olahnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada itu kita akan jumpa Nabi, di mana kita telah dengar tentang hadis-hadis Nabi, tentang kehebatan Nabi, cita-cita sirah Nabi SAW. Jadi liqa illah ini, liqa itu adalah Allah Ta'ala guna isti'arah, maknanya pinjam. Allah Ta'ala pinjam perkataan jumpa itu digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olahnya kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Ustaz, yang liqa ni sama juga kita kata illa liqa berjumpa ni. Ya, sama juga illa liqa yang kita guna bila kita nak berpisah dengan seseorang, kita sebut illa liqa, sehingga berjumpa lagi.
Jadi jumpa ini sebenarnya sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita rindu, sesuatu yang kita mesti berjumpa. Termasuk juga orang-orang yang bertanggungjawab kepada kita, ataupun bos kita, bila dia minta supaya kita jumpa, kita akan pergi berjumpa. Jadi di akhirat nanti kita akan berjumpa seolah-olahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kehidupan kita di atas dunia ini, kita akan jumpa dengan orang yang beri tugasan kepada kita. Jadi liqa itu adalah isti'arah ataupun tashbih, perumpamaan, sebagaimana kamu di atas dunia apabila diberi tugas, apabila diberi tugasan ataupun diperintah melakukan sesuatu, apabila diberi tanggungjawab kepada kamu, di mana pada suatu masa nanti kamu akan berjumpa dengan seseorang yang memberi tanggungjawab tersebut. Pada masa itu dia akan tanya kamu bagaimana tanggungjawab yang telah diberikan, bagaimana tugasan yang telah diberikan. Jadi pada masa itu kita akan bagi tahu semua apa yang telah diberi kepada kita berkenaan dengan tugasan kita, tanggungjawab kita dan sebagainya. Jadi begitu juga kehidupan di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kita melakukan kewajipan-kewajipan atas dunia ini. Allah Taala telah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk memberi peringatan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, memberi panduan kepada kita. Dan Allah Taala kurniakan kepada kita kudrat, usaha ataupun kemampuan untuk melakukan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala juga kurniakan kepada kita akal fikiran, hati, jiwa, basirah, supaya kita dapat menilai mana yang baik, mana yang jahat. Jadi semua itu Allah Taala berikan kepada kita tanggungjawabnya, utuskan Nabi, berikan akal dan sebagainya. Di mana semua itu kita hanya dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuasaannya, tentang zatnya, tentang apa-apa berkenaan dengan Allah Tuhan kita yang kita percayai, yang kita taati melalui ayat-ayat Quran, melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya hari akhirat ini adalah hari kita berjumpa, seolah-olahnya hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita persembahkan, untuk kita tunjuk. Inilah ketaatan kita. Inilah tanggungjawab yang kita telah tunaikan. Ini solat kami. Ini puasa. Ini zakat. Dan segala-galanya kita akan tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita telah tunaikan tanggungjawab tersebut. Jadi itulah dipanggilkan Yaumut Talaq, iaitu hari kita berjumpa, kita tunjuk. Bagi mereka yang tunaikan tanggungjawab, sudah pasti mereka akan gembira. Tapi kalau mereka yang tidak tunaikan tanggungjawab, tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah malunya sebagaimana hidup atas dunia ini bila kita nak berjumpa dengan bos kita, di mana tugas-tugasan kita tidak buat, sudah pasti kita akan rasa malu, kita akan rasa segan, bahkan kita akan rasa takut. Kemungkinan bos kita itu akan memarahi kita, akan memecat kita, akan mendenda dan sebagainya. Jadi di akhirat itu diguna liqa untuk supaya kita dapat gambarkan bahawasanya hari akhirat itu adalah hari kita berjumpa. Dan sememangnya begitu, hari akhirat ini adalah hari kita berjumpa kekasih-kekasih kita. Jumpa dengan Nabi SAW. Begitu juga jumpa dengan keluarga kita, anak-anak kita, orang yang kita sayang. Hari itu adalah hari kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, khususnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kamu dan diri kamu daripada neraka. Kerana semua kita akan berjumpa di akhirat nanti. Jika di dalam syurga, kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi liqa itu adalah isti'arah supaya kita dapat gambarkan. Bukanlah bermakna kita jumpa Allah sebagaimana kita jumpa atas dunia.
supaya kita dapat untuk memahami gambaran itu seperti atas dunia ini. Itu yang ketiga. Kemudian apa yang saya nak cerita lagi tentang sebelum kita i'rab Quran ayat ini. Qalu ya hasratana. Mereka telah berkata, wahai, ini sebenarnya kalau kita belajar nahwu, ya itu adalah huruf nida, huruf panggil kan. Kalau bahasa Melayu wahai ataupun hey ataupun hai. Jadi itu adalah ya, itu adalah huruf an-nida, panggil. Jadi di sini apa yang kita panggil? Apa yang mereka panggil, iaitu kafir Quraisy ini mereka panggil hasratana. Hasratana ni maknanya rugi. Wahai kerugian kami. Jadi di sini ada sedikit ada makna balaghah dia, sastera dia sikit. Allah Taala seolah-olah menjadikan kerugian itu seperti makhluk. Sebabnya kita akan panggil sesuatu yang hidup. Contohnya kita panggil anak kita panggil isteri kita, suami kita panggil kawan kita panggil orang, jiran kita. Paling tidak pun kita panggil binatang, kita panggil kucing kita, ataupun kita panggil sesuatu yang hidup. Adapun hasratana ini maksudnya rugi ini, penyesalan, hasratana penyesalan ini, dia bukan hidup. Tetapi Allah Ta'ala jelmakan seolah-olah penyesalan itu telah datang. Nampak? Maknanya apabila kafir Quraisy itu diazab oleh Allah di dalam neraka, maka di situlah datang penyesalan. Maka dia pun panggil, wahai penyesalan yang telah datang sekarang ini, di mana aku di atas dunia telah bongkak, telah sombong, telah ingkar, telah dustakan Allah Subhanahu Wa Taala, telah dustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini apabila berada di akhirat, mereka telah diazab, mereka telah ditunjuk siksaan neraka, azab neraka dan sebagainya. Pada masa itu penyesalan pun datang. Jadi seolah-olah penyesalan itu adalah benda yang hidup, benda yang berjasad. Ya hasratana, wahai penyesalan kami, di mana dulu kami tidak rasa menyesal. Kami dulu rasa sombong, kami dulu rasa bongkak, kami dulu rasa berkuasa, kami rasa hebat, kami rasa kami adalah memiliki segala-galanya. Bahkan kami rasa kami menganggap hidup kami adalah atas dunia semata-mata. Kami mengingkari hari akhirat. Jadi sekarang ini penyesalan itu telah datang. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala mereka kata ya hasratana. Maknanya wahai penyesalan kami yang telah datang. Maknanya ini juga ada satu bentuk balaghah di sini. Kalau kita terjemahkan dalam Quran, mungkin diterjemahkan alangkah menyesalnya kami, ya hasratana ini. Tetapi kalau kita lihat dari sudut nahwunya, ya itu adalah huruf nida, hasratana itu adalah munada. Maknanya mereka memanggil penyesalan. Maknanya penyesalan itu ada dekat dengan mereka, datang kepada mereka. Mereka sudah pun rasa menyesal, seolah-olah mereka kata, wahai penyesalan. Betapa mereka itu menyesal dengan apa yang telah mereka buat di atas dunia. Itu yang ya hasratana. Dan yang kelima, ini juga ayat wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Waw ini adalah waw haliyah. Nanti kita tengok pada i'rab nanti. Di mana mereka, Allah Ta'ala menyebut mereka semasa menyesal itu, semasa mereka mengata alangkah menyesalnya kami di atas apa yang kecuaian kami, di atas apa yang telah kami lakukan atas dunia ini, menyesalnya kami, pada masa itu mereka sedang yahmiluna auzarahum. Mereka sedang memikul dosa-dosa mereka. Jadi Allah Ta'ala guna yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, memikul atas
dosa-dosa mereka atas belakang mereka. Jadi ini juga adalah satu ayat yang Allah Ta'ala mahu kita gambarkan supaya kita lebih faham, lebih dekat dan kita lebih rasa takut. Di mana ayat ini menggambarkan pertama sekali dosa itu kita akan pikul. Pikul atas belakang kita, maknanya tidak ada orang lain yang kita boleh letak dosa-dosa kita itu. Maknanya pertama Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, dosa-dosa ini adalah tanggungjawab kita. Kita yang akan memikul dosa-dosa itu. Kita yang akan menanggung dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita buat atas dunia ini, tidak ada sesiapa yang dapat menanggungnya, tidak ada sesiapa yang boleh menggantikan kita, bertanggungjawab atas kita, kecuali diri kita sendiri, sehingga Allah Ta'ala menyebut yahmiluna auzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala mahu Allah Ta'ala di sini pun ada apa orang panggil isti'arah, pikul. Pikul ini kita memikul benda-benda yang berat, tapi dosa kita tak pikul sebab tak nampak. Jadi benda-benda yang nampak, benda-benda yang berat, benda-benda yang berjisim, boleh disentuh, itu yang kita pikul. Maknanya atas dunia ini ada seseorang memikul beras, ada seseorang memikul kayu, memikul apa-apa saja benda yang dilihat, dipegang berat. Jadi dosa itu tidak sama dengan barang yang saya sebut tadi. Maknanya dosa itu tidak boleh disentuh, dosa itu tidak boleh dilihat beratnya, dosa itu tidak boleh dilihat banyaknya, dosa itu tidak boleh digambarkan dengan apa benda yang kita boleh sentuh dan lihat tadi. Jadi Allah Ta'ala guna di sini supaya kita cuba untuk menganggap ataupun merumpamakan dosa-dosa itu adalah benda yang berat. Apabila kita melakukan dosa 1, 2, 3, seterusnya kita lakukan dosa lagi, maka dosa itu akan bertimbul-timbul, bertindang-tindang, akan membesar, akan banyak. Daripada 1 guni jadi 2 guni, daripada 2 guni jadi 3 guni, akhirnya 10 guni. Jadi berguni-guni banyak sebagainya. Jadi bayangkanlah kalau dosa itu terlampau banyak, dosa itu sangat banyak, maka bagaimana seseorang itu akan memikulnya. Tetapi Allah Ta'ala gambarkan dosa itu di akhirat nanti, dia akan berjisim, dia akan berat, di mana sambil mereka itu memikul dosa-dosa mereka, mereka pun akan berkata apa? Ya hasratana, alangkah ruginya kami atas apa yang telah kami cuaikan atas dunia ini. Jadi itu yang kelima di dalam ayat ini, beberapa poin yang agak menarik Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan dari sudut bahasa. Okey, jadi itu cara ringkas tafsiran ayat 31 dan ayat 32. Allah Taala sebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Ini semua ini adalah kenyataan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan apa yang kafir Quraisy ingkar sebelum ini. Bahkan ayat 31 ni pun Allah Taala dah sebut dah. Allah Taala sudah sebut di dalam ayat ayat berapa ayat 20 ke berapa? Okey, Allah Ta'ala sudah sebut dah di dalam ayat 20. Allah Ta'ala sebut, mereka yang dikurniakan kepada mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan Allah Ta'ala sebut di akhir ini, siapakah yang rugi? Allah Ta'ala sebut, mereka yang rugi diri-diri mereka, mereka yang tidak beriman. Beriman dengan Nabi, beriman dengan kitab. Jadi Allah Ta'ala sudah sebut di dalam ayat 20 dan ayat 31, 10 ayat selepas itu Allah Ta'ala kuatkan lagi mereka-mereka yang rugi. Qad khasiral ladzi nakadzabu biliqa'illah. Maknanya alangkah ruginya mereka tadi pada ayat 20 itu, mereka telah dustakan Nabi, telah dustakan kitab.
mereka itu alangkah ruginya mereka itu. Allah Ta'ala sebut balik qad khasira, di mana ayat 20 Allah Ta'ala sudah sebut ayat tersebut. Begitu juga ayat 32 ini Allah Ta'ala menceritakan tentang hakikat kehidupan dunia, di mana sebelum ini Allah Ta'ala sudah sebut di dalam ayat 29 ni, di mana kafir Quraisy telah berkata kalau mereka itu dikembalikan atas dunia, mereka akan berkata, mereka akan berkata, hidup kami tidak ada lain melainkan hidup di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini kenyataan mereka kafir Quraisy, di mana mereka telah minta dikembalikan atas dunia, dan Allah Ta'ala sebut seandainya mereka dikembalikan atas dunia balik, mereka akan mengatakan perkara yang sama, melakukan perkara yang sama, mengulangi perkara yang sama. Di antara yang mereka akan katakan, sesungguhnya hidup dunia ini, hidup kami adalah kehidupan di dunia dan kami tidak akan dibangkitkan. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 32 menghuraikan apa itu hakikat kehidupan dunia. Allah Ta'ala sebut kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan juga hiburan. Nanti insya-Allah kita akan tafsir ayat 32. Jadi sekarang ini kita lihat i'rab ayat 31. Allah Ta'ala menyebut, okey, bagi yang ada buku boleh tengok buku sebab skrin ini dia agak kecil tulisan dia. Mungkin bagi yang rabun dekat tak nampak. Saya cuba besarkan. Saya cuba besarkan kalau mungkin kita boleh tengok ayat 31. Okey. Okey, di sini ayat 31 qad litahqiq. Qad ini adalah untuk memberi makna betul-betul, pasti. Litahqiq. Khasira madin. Sesungguhnya betul-betul dia telah rugi ataupun mereka telah rugi. Qad ini litahqiq. Dan sebelum ini saya dah bagi tahu qad ini ditahqiq seandainya selepasnya fi'il madin. Seandainya selepasnya fi'il mudhari' dia akan bermakna bukan tahqiq tetapi dia bermakna ragu-ragu. Qad khasira fi'il madin selepasnya dia memberi makna betul-betul. Tetapi kalau qad yakhsiru, maknanya dia tidak betul-betul, maknanya masih lagi ragu-ragu ataupun 50-50. Jadi qad litahqiq khasira fi'il madin. Fi'il madin ni biasa disebut maftuh tapi tak ada di sini. Mungkin pengarang kita ni sudah tahu dah. Mungkin dia rasa kita dah baca daripada juzuk 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 hinggalah juzuk ke-7 ni, mungkin kita sudah faham dah. Mana khasira ini fi'il madin, dan fi'il madin ni mabniyun 'alal fathi. Maknanya ra itu baris atas. Alladhi isim mausul maftuh fa'il. Khasira ini fa'il. Khasira ini adalah fi'lun, kata kerja. Bila kata kerja, perbuatan dia perlu kepada pembuat. Jadi siapa yang buat, di sini siapa yang rugi, iaitu alladhina, mereka yang. Jadi mereka itu kembali kepada kafir Quraisy di dalam ayat sebelumnya. Kembali kepada mereka yang berada di tepi neraka. Allah Ta'ala cerita sebelum ini bagaimana kafir Quraisy itu ataupun musyrikin Mekah itu mereka berada di tepi neraka, dan banyak cerita-cerita yang kita telah belajar sebelum ini. Jadi mereka itulah yang rugi. Alladzina itu adalah isim mausul maftuh fa'il. Fa'il pelaku kepada khasira, maknanya yang rugi. Mereka yang rugi. Okey. Kadzabu mithlu adu. Maknanya kadzabu ini madin madmum. Kadzabu ba itu baris hadapan. Kadzabu baris hadapan kat sini. Dan mithlu adu. Adu ni fi'il madin lah. Jadi madin madmum, dan waw kadzabu selepas ba itu adalah fa'il. Maknanya mereka yang telah mendustakan. Iaitu kembali kepada kafir Quraisy juga.
Walaupun kita baca ayat ini dan ayat ini ditujukan kepada kafir Quraisy, tetapi sebenarnya ayat ini adalah untuk iktibar kita. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, ada satu kaedah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Maknanya ibrah, pengajaran kita membaca Al-Quran ini, pelajaran pada makna-makna ayat Quran ini, bi umumil lafzi, pada umum lafaz itu. Maknanya lafaz itu maknanya yang umum, bukanlah kepada khususnya sebab. Maknanya ayat ini diturunkan menceritakan kafir Quraisy, jadi bukanlah ayat ini khas untuk mereka, tetapi ayatnya adalah untuk kita juga, untuk kita ambil pengajaran dengan umumnya makna lafaz kadzabu ini. Maknanya bukan saja kafir Quraisy yang berada di zaman Nabi, ya. Bukan saja mereka yang dusta yang berada di zaman Nabi, termasuklah yang ada sekarang ini, termasuk juga orang-orang Muslim, ya, yang ingkar, yang mendustakan. Maknanya umum lafaz itu termasuklah kepada kita juga untuk diambil pengajaran. Jadi kadzabu mithlu adu. Adu itu adalah fi'il madhin madmum, ba ini ada waw. Jadi kadzabu ini dia fi'il madhin, fi'il madhin ini dia mabni. Mabni dia tidak ada mansub, dia tidak ada marfu', dia tidak ada majzum. Jadi lihat, kalaulah selepasnya ada waw, maka ba ini bari hadapan. Kadzabu, ba itu saya baca dengan bari hadapan. Jadi kita panggil mabniyun ala dhammah ataupun madmumun. Dan mana fa'il dia? Fa'il dia adalah waw. Waw ini adalah fa'il. Waw ini menunjukkan hum. Di dalam tu ada mereka. Mereka telah mendustakan. Biliqa'illah, ba adalah huruf jar. Adalah majrur. Jadi kita baca baris bawah liqa'i. Jadi kalau orang tanya kenapa kita baca liqa'i baris bawah, kerana ada ba. Ba ini adalah huruf jar. Huruf jar ini dia menjadikan isim selepasnya huruf akhirnya baris bawah. Majrur. Biliqa'i. Muta'alliqani bikadzabu. Mereka mendustakan. Dustakan biliqa'illah, iaitu berjumpa Allah, mudhafun ilaih. Liqa itu adalah mudhaf dan Allah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah kata sandar. Asalnya dua perkataan, liqa, Allah, tapi digabungkan, disandarkan. Kalau saya kata liqa'i Muhammad, maknanya jumpa Muhammad. Kalau saya kata liqa'il muallim, berjumpa guru, maknanya saya sandarkan liqa itu kepada Muhammad, saya sandarkan liqa itu kepada guru, muallim. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala sandarkan jumpa itu dengan Allah, biliqa'illah. Biliqa'illah maknanya Allah, liqa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang idhafah ini dia juga memberi makna yang kalau di sini biliqa'illah, jumpa dengan Allah. Maknanya hari akhirat itu kamu jumpa dengan Allah. Apabila disebut begitu, maka ada rasa kegerunan, ada rasa kehebatan, ada rasa kerinduan, ada rasa sandaran Allah itu akan melahirkan rasa keagungan. Jadi di sini mereka mendustakan liqa'illah. Jadi mereka mendustakan berjumpa dengan Allah, Tuhan mereka yang mencipta mereka, Tuhan mereka yang agung, yang hebat. Jadi mereka telah mendustakan biliqa'illah. Jadi kalau disandarkan dengan bukan Allah, maknanya kurang takut, kurang hebat, kurang agung. Boleh saja kadzabu biyaumil akhirah. Mereka mendustakan hari akhirat, tetapi rasa tidak gerun, rasa tidak setakut diletak biliqa'illah.
Begitu. Jadi kalau disebut kadzabu bi liqa'illah itu akan merasa lagi agung, lagi hebat. Jadi liqa ini disandarkan dengan nama Allah Al-Azam, iaitu lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah mudhafun ilaih. Kemudian hatta idza ja'athumus sa'ah sehingga telah datang kepada mereka hari akhirat. Marrat nadhiratuha fil ayah 25. Jadi dia bagi tahu telah pun lepas kami i'rabnya, telah pun lepas umpamanya sepertinya di dalam ayat 25. Okey, masih ingat lagi i'rab ni? Hatta itu apa maksudnya? Hingga. Siapa ingat? Lupa belakang, termasuk ustaz pun lupa dah. Ayat berapa? 25. Kalau ada syekh kat depan ni, pengarang kitab ni marah dah. Okey, ini ayat 25 Allah Taala sebut hatta idza ja'uka yujadilunaka. Jadi i'rab ayat tadi sama dengan ayat 25. Maknanya Allah Taala ulang sekali lagi hatta idza ja'a yang tadi hatta idza ja'atumus sa'ah. Yang ini hatta idza ja'uka yujadilunaka. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Mana tu yang ngandung dia, inilah berlakunya. Okey 25. Hatta idza ja'aka jadilun. Sini mak tutup. Hatta Balik kadang jadi. okey hatta lil ibtida. Ini tidak nampak lil ibtida. Jadi hatta itu lil ibtida. Saya cuba kecilkan lagi. Hatta itu lil ibtida. Okey, tak apa. Ingat dah. Okey. Jadi dia kata hatta itu seperti hatta idza ja'uka yujadilunaka. Maknanya Allah Taala sebut hatta boleh ja'at umussa'ah, apabila datang kepada mereka hari akhirat. Jadi hatta itu dia sebut lil ibtida. Apa maksud lil ibtida? Siapa boleh jawab Ustaz nak rehat sekejap cuba fikir apa maksud lil ibtida. Lil ibtida tidak permulaan, tidak begitu? kita berhenti, tempat berhenti Ustaz kan? Okey, hatta itu lil ibtida maknanya permulaan ayat baru. Ya. Ayat baru dari sudut i'rabnya. Maknanya bukan huruf ataf, bukan juga huruf jar, kerana hatta ini dia ada memberi beberapa makna. Kan kita dah pelajari sebelum ni kan? Ya. Lupa dah Haji Jamil Haji Jamil Sungai Kantan. Haji Jamil Siddiq baru masuk kelas kan? Mungkin dia boleh dengar sebelum ni kan? Saya ada bagi contoh satu ayat akal tu sama kata hatta nak baca apa? Terus. Roksi ke? Ya. Naam. Roksiha pun boleh. Tutup mic ada dengan suara tu kecuali yang nak bercakap hatta Dia tengah ngajar dia nak klik sendiri, klik balik kan? Roksuha pun boleh. Hatta Roksaha. Roksaha kan satu lagi kan?
Pun boleh. Jadi semuanya boleh belaka. Ingat lagi ya, saya telah terangkan dulu. Jadi kalau kita baca hatta ra'siha, maknanya saya makan ikan sehingga sampai kepalanya. Jadi hatta itu bermaksud ila. Hatta ra'siha bermaksud ila. Maknanya kepala saya tak makan. Jadi hatta itu bermaksud ila. Jadi kita akan sebut akaltu sama kata ila ra'siha. Itu dia punya takdirnya. Akaltu saya makan. Jadi nak ingat mana hatta ni kena ingat ayat ni jangan lupa lagi akaltu sama kata. Kita jumpa balik selepas ini. Selepas ayat-ayat selepas ini kita akan jumpa balik dengan hatta ni. Jadi kita nak ingat makna hatta, boleh kita hafal ayat ni. Contoh ni, akal tu saya makan ikan hatta ra'siha. Hatta ra'siha pun boleh. Jadi kalau baca hatta ra'siha maksudnya hatta itu maksudnya ila ke huruf jar. Beres Kalau ra'suha hatta itu adalah ibtida. Yang kita jumpa tadi al-ibtida. Ini permulaan ayat, permulaan ayat. Dan jika dibaca ra'saha al-atas. Bermakna wow. Bermakna wow. Okey, saya ulang sekali lagi supaya selepas ini kita semua ingat. Jadi bila kita jumpa dengan hatta ini ada 3 makna. Dan nak mudah kita ingat ayat ni kita ingat ayat ni. Akaltu sama kata saya makan ikan hatta ra'siha. Okey, hatta ra'siha maknanya hatta ini bermaksud ila huruf jar. Jar. Saya buat kat sini apa ini? Kalau boleh tutup mic ada bunyi dikit huruf jar. Jadi ra'siha itu ila itu bermaksud hatta itu bermaksud ila iaitu huruf jar. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua akaltu sama kata akaltu mana akaltu pula tak ada Oh tak kopi atas sekejap akaltu sama kata hatta ini kita buang. Nah, hatta ra'suha. Hatta ini adalah lil ibtida. Lil ibtida. Lil ibtida. Jadi takdirnya macam mana? Maknanya seolah-olah kita sebut hatta ra'suha makulun. Makulun itu adalah khabar yang tidak ada, khabar yang tidak disebut. Jadi kalau kita sebut akaltu sama kata hatta ra'suha, maknanya akaltu sama kata hatta ra'suha makulun. Jadi ra'suha itu adalah mubtada, makulun itu adalah khabar. Itulah bermaksud hatta itu menunjukkan selepas itu adalah ayat yang baru. Ayat baru yang ada mubtada khabar selepas itu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, iaitu huruf ataf. Huruf ataf. Akaltu sama kata hatta ra'siha, dia bermaksud huruf ataf. Hatta ra'saha bermaksud huruf ataf. Maknanya waw ini bermaksud wa. Hatta itu bermaksud wa. Maknanya akaltu sama kata wa ra'saha. Saya makan ikan
dan kepalanya. Maknanya kepala dan ikan saya makan semuanya. Bukan saja setakat kepala. Kalau yang kedua ini pun sama. Saya makan ikan sehingga kepalanya saya makan. Maknanya ikan itu dimakan sehingga kepala. Yang pertama ini dia memberi makna sehingga. Maknanya saya makan ikan sehingga sampai ke kepala. Sampai kepala saya buang. Saya tak makan. Jadi lihat kepada baris roks. Kalau baca hatta raksiha, huruf jar bermasuk ila. Kalau baca hatta raksuha, ia adalah ibtidaan, selepasnya mubtada dan khabar. Dan jika baca raksaha, maknanya hatta itu bermasuk waw huruf ataf. Jadi ada 3 makna. InsyaAllah ingat selepas ni. Jadi ada 3 makna. Okey, ada soalan nak tanya? Hatta lil ibtida. Ustaz, boleh tak penuhkan dia punya note tu, note screenshot? Terima kasih. Oh ya. Nanti saya kecilkan, dia dah besar sangat lah. Saya kecilkan hurufnya. Okey. Boleh? Nampak kan? Boleh, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi hatta ada 3 makna. Pertama huruf jar. Yang kedua ibtida. Ibtida ni maknanya mubtada khabar. Raksuha tu mubtada, makulun itu khabar. Ini khabar mahdzuf. Mahdzuf tidak disebut di dalam ayat tu, tidak perlu sebut. Kemudian akal tu sama kata hatta maknanya huruf ataf. Huruf ataf. Ditakdirkan wa, sebab itulah kita baca dari atas. Akal tu sama kata wa raksaha. Jadi dia ada kesan pada makna. Kalau kita sebut hatta raksiha, maknanya makan kepala dan ikan sekali, semua makan. Kalau baca hatta raksuha, maknanya kalau baca hatta raksiha, makan sehingga kepala dan kepala ikan tak makan. Dan kalau baca hatta raksuha dan juga hatta raksaha, makan semuanya, kepala dan tubuh semuanya makan. Okey, selesai. Tapi ayat Quran ni tak cara buat ikan ya. Jangan pula fikir makan ikan pula. Ayat Quran tadi disebut hatta ja'athumus sa'ah baghtatan. Jadi dia sebut hatta itu adalah ibtida. Kan huruf ibtida maknanya ayat selepas itu i'rabnya tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Maknanya dia bukan huruf jar, dia juga bukan bermakna huruf ataf, tetapi ayat selepasnya kalaulah isim maknanya mubtada khabar. Kalau fa'il maknanya fa'il dan fa'il. Jadi Allah Taala sebut selepas itu idza ja'at idza ini adalah zaraf zaman, zaraf mastaqbala min az-zaman. Kemudian ja'athum ini adalah fa'il dan sa'ah itu adalah fa'il. Jadi ayat baru seolah-olahnya ayat permulaan baru, tidak ada kaitan dari sudut i'rabnya dengan sebelumnya. Ja'at ini adalah fa'il. Fa'il dia adalah as-sa'ah dan hum itu maf'ulun bih. Ja'athumus sa'ah, telah datang akhirat kepada mereka. Dan idza ini adalah zaraf. Idza ini adalah zaraf, kita pun sudah belajar sebelum ini, zaraf zaman. Mastaqbala minaz zaman, lawan dia id. Kalau id ma madha minaz zaman. Zaraf mastaqbala min zamanin. Apa maksudnya? Zaraf yang menunjukkan akan datang. Tidak datang lagi, tapi akan datang. Kalau
Kalau id kita jumpa dalam Quran juga, dia adalah zaraf. Zarfun ma madha min az-zaman. Zaraf yang menunjukkan masa itu telah pun berlalu. Idza zaraf menunjukkan masa akan datang, tidak berlaku lagi. Id zaraf menunjukkan masa yang telah berlalu. Jadi bila Allah Taala sebut idza ja'athumus sa'ah, maknanya akan tiba satu masa hari akhirat. Adakah sudah tiba? Belum lagi tiba hari akhirat itu. Di zaman kafir Quraisy pun belum tiba lagi, dan sekarang pun belum tiba lagi hari kiamat. Jadi diguna idza. Kenapa diguna idza? Kerana idza itu menunjukkan satu masa. Masa itu akan tiba. Apakah yang akan tiba itu? Iaitu hari akhirat. Jadi idza itu adalah zaraf, kata nama masa, dan dia juga menunjukkan makna syarat. Maknanya apabila datang hari kiamat secara tiba-tiba, mereka pun jawabnya mereka akan berkata. Sebelum datang hari akhirat, mereka tak berkata. Maknanya apabila datang hari akhirat, barulah penyesalan itu akan tiba dan mereka pun akan berkata, qalu ya hasratana. Tapi kalau tak datang hari akhirat, mereka akan lalai, mereka akan cuai dan sebagainya. Jadi apabila hari akhirat itu tidak datang, maka mereka pun tidak menyesal dan tidak berkata. Jadi idza itu ada makna syarat. Syarat mereka itu menyesal ataupun syarat mereka menyatakan penyesalan apabila datang hari akhirat. Ini Allah Ta'ala nak bagi tahu ada jenis manusia sebegini. Iaitu manusia seperti kafir Quraisy ini, mereka hidup atas dunia, mereka kata hidup mereka hanyalah atas dunia. Jadi mereka leka, mereka lalai. Kelalaian itu akan membawa mereka sedar ataupun insaf pada masa akan datang apabila berlaku hari kiamat yang besar. Sebabnya kiamat kita ni ada dua, as-sa'ah as-sughra wa sa'atul kubra. Kiamat yang kecil ialah mati kita. Apabila kita mati, kita akan menyesal. Apabila kita melihat bagaimana seksanya kematian, bagaimana keadaan kubur dan sebagainya, baru kita nampak kebenaran. Begitu juga hari akhirat ini, apabila tiba hari akhirat, maka akan menyesal manusia melihat semuanya adalah benar. Jadi idza zaraf mustaqbala minaz zaman, dan id zaraf ma madha minaz zaman, yang telah lepas. Jadi kalau kita baca Quran, kita cuba id. Sebelum ni pun kita ada jumpa ayat 30 ke berapa sebelum tu. Jadi if zaraf menunjukkan masa yang lepas telah berlaku, apa kata kerja yang disebut selepas itu, dan idza zaraf menunjukkan pada masa berlaku pada masa akan datang. Apa yang disebut ja'at itu, maknanya telah datang itu pada masa akan datang. Okey, jelas Ada soalan? Tak ada. Id ja'at, id itu adalah zaraf, kata nama masa. Kemudian ja'at fi'lun apa? Fi'lun madhin. Fi'il yang menunjukkan telah datang kepada mereka. As-sa'atu itu adalah fa'il. Jadi kita sudah pun i'rab. Di mana pengarang Dr. Thayyib Ibrahim rahimahullah telah sebut telah pun berlalu ayat ini, tidak perlu dah dia ulang lagi. Jadi saya sudah pun terangkan, pertama hatta bermakna, yang kedua idza adalah zaraf menunjukkan masa akan datang dan ia juga menunjukkan syarat, dan ja'at itu adalah fi'il madhi, sa' itu adalah fa'il. Okey jelas ke tidak ni? Jelas insya-Allah. Jadi itu adalah hatta idza ja'atuhum sa'ah
baghtatan. Ustaz, lau samahta ya Ustaz. Sambil-sambil saya setting size page ni, boleh tanya. Ustaz nak tanya bahagian ja'athum tu. Ja'a fi'l madhi. Ba'din ta'nis di Ta'anis sakinah, ya. ta'nis sakinah di Ha? sa'at. Ya, sa'ah lah. Hum Ya, maf'ulun bih. maf'ulun bih. Maknanya benda yang datang hari akhirat itu datang kepada objeknya ialah mereka. Mereka itu kembali kepada kafir Quraisy yang kita bincang sebelum ini. Tapi bukan saja mereka, kita pun sama lah. Mana ayat ini sebagaimana kaedah yang saya sebut, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ja'athum itu tak itu adalah ta'nih as-sakinah. Ta'nih sakinah itu tak di dalam fi'il yang menunjukkan perempuan. Jadi mana perempuannya? Perempuannya ialah as-sa'ah. As-sa'ah itu walaupun dia bukan manusia, tetapi dari sudut bahasanya dia adalah mu'annath sebab ada ta. Jadi dia sebut as-sa'ah tu fa'il pula. Fa'il, ya. Fa'il. Ya, betul puan ya. Jadi dalam bahasa Arab ini dia bukan saja mu'annas muzakkar, itu bukan saja manusia tetapi juga benda. Okey, sampai tadi biliqa'ila kadzabu hatta idza ja'atuhumus sa'ah marrat naziratuha fil ayah 25. Telah pun lepas seumpama ayat ini di dalam ayat 25 dan saya telah uraikan sekejap tadi. Dan puan pun ada tanya tadi, ja'athumus sa'ata yang mati ini ta'nis sakinah. Jadi di dalam kita mempelajari fi'il, kita kena tahu beberapa huruf yang penting. Di mana dia akan melibatkan kata kerja. Pertama macam puan sebut tadi, ta'ud, ta'nis, as-sakinah. Ta'nis sakinah itu seperti ja'at, ada ta mati kan? Lagi contoh saya sebut lagi, dhahabat, ada ta mati. Mungkin lagi saya kata kharajat, ada ta mati. Jadi ta ini adalah ta'nih as-sakinah, menunjukkan ganti nama ia. Ia. Jadi bila kita jumpa ja'at, dhahabat, kharajat, ada dia. Dia itu tengoklah manusia ke ataupun benda ke. Kalau benda ia, kalau manusia dia. Jadi ada ta'nis sakinah itu. Contoh tadi as-sa'ah. Sa'ah itu adalah perempuan. As-sa'ah itu adalah perempuan kerana ada ta. Ada ta, bila ada ta hiya. Kharajat, ja'at. Kalau tidak ada ta, contohnya apa? Kita buat manusia lah. Kalau Fatimah ja'at, sebab perempuan. Kalau Zaidun ja'a, tidak ada ta. Ta tidak ada. Ta baris mati tu. Jadi ta itu kita panggil ta'u ta'nis sakinah. Ta ta'nis as-sakinah. Ini Fatimah ni perempuan. Begitulah seumpamanya. Jadi pertama ta'nis sakinah. Yang kedua juga kita akan jumpa bila kita belajar fi'il, kata kerja wawul jama'ah. Wawu jama'ah. Waw menunjukkan ramai. Ramai ni maknanya hum, apa lagi, antum,
Hunna tak ada lah. Hunna tu perempuan menunjukkan ramai. Hum, antum lagi. Jadi hum dengan antum ini, kalau kita lihat fi'il dia ada waw. Contohnya yadhhabuna. Ada waw ni waw ini kita panggil waw jama'ah. Tadhhabuna. Waw itu kita panggil waw. Sama juga cuma kalau fi'il madi ada juga yang adalah fa'il. Itu waw jama'ah, tak ta'nis sakinah, wawul jama'ah, dan yang ketiga ya al-mukhatabah. Siapa nak bantu saya contoh ya mukhatabah? Sambil-sambil kita ulang kaji nahwu. Nama apa? Ya al-mukhatabah. Siapa nak bagi contoh? Ya al-mukhatabah. Apa maksud mukhatabah? Mukhatabah iaitu ganti nama anti. Anti tazhabi. Anti. Jadi anti ini Ya. kata bermaksud anti. Apabila fi'il tu ada ya ini, dia akan memberi makna anti. Contohnya tazhabina, ada ya kan? Okey, ada ya. Ya ini adalah ya mukhatabah. Nun itu tak ada kena mengena kan? You itu adalah alamat i'rab, tanda i'rab dia. Nun ini adalah tanda i'rab sama juga dengan atas ni. Jadi ya itu kita panggil ya al-mukhatabah. Jadi ada berapa dah? Jadi pertama tak ta'nis sakinah, wawul jama'ah, ya al-mukhatabah. Yang keempat, siapa tahu? Siapa tahu boleh keluar awal kelas Dia dah pandai dah. Ya, siapa tahu nak cakap nak bantu saya. Dia juga ada kaitan dengan kata kerja. Siapa tahu Kau malu nak jawab? Okey, nun. Semua malu nak jawab, saya jawab Nun an-niswa. Nun niswah maknanya nun menunjukkan ramai perempuan, iaitu hunna ataupun antunna. Apabila ada nun ini maka dia menunjukkan ramai perempuan. Contohnya yadhhabna. Yadhhabna. Kalau yadhhabna kunna, kalau tadhhabna antunna. Jadi kita terjemah apa? Yadhhabna, mereka perempuan akan pergi. Tadhhabna, kamu perempuan ramai akan pergi. Ada nun an-niswa. Okey. Ada satu lagi ni siapa yang boleh bagi tahu ni? Last nun niswa. Ada satu lagi. Saya pun baru teringat ni. Apa? Siapa tahu? Alif Maksurah. Alif tasniyah maksurah. Satu percubaan yang baik jadi daripada Haji Halim. Ya. Tapi jawapan dia adalah alif tasniyah. Tasniyah. Tasniyah itu maksudnya dua. Bila ada alif ni dia menunjukkan dua. Contohnya tadhhabani. Yadhhabani. Ada alif kan? Aywa, ada alif. Alif itu adalah kita panggil alif tasniyah. Kita panggil alif menunjukkan dua. Jadi bila saya sebut tadhhabani maknanya
antuma. Kalau saya sebut yadhhabani, huma. Macam tu ya. Jadi ada 5 Ingat baik-baik jadi kalau ja'at ta ini kita panggil ta ta'nis sakinah. Nanti ke depan nanti kita akan jumpa lagi fi'il mudhari' yadhhabu contohnya. Kita akan jumpa dengan wawul jamaah, kita akan jumpa dengan ya'ul mukhatabah, kita akan jumpa juga dengan nun niswah. Sama juga fi'il madhi lah, contohnya nun niswah dhahabna, darabna, nun itu adalah nun niswah. Wawul jamaah pun sama dengan fi'il madhi, dhahabu, fa'alu, darabu. Waw itu wawu jamaah dan dia adalah dhamir muttasil fi mahalli rafu' fa'il. Kemudian ja'at ini fi'il madhi saja, fi'il mudhari' tak ada. Okey, beres? Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baghtatan itu adalah hal. Baghtatan itu hal hal min fa'il. Hal min fa'il. Jadi kita ayat apa tu? Idza ja'atumus sa'atu baghtatan. As-sa'ah itu adalah fa'il. Baghtatan itu tiba-tiba. Tiba-tiba tanpa ada tanda, tanpa ada pengumuman, tiba-tiba datang hari kiamat itu. Jadi hal itu, baghtatan itu adalah hal min fa'il. Hal kepada sa'ah. Boleh tutup mic ada suara bising Jadi hal itu adalah min fa'il. Jadi baghtatan itu adalah hal kepada hari akhirat itu. Qalu fa'il qalu, maaf baghtatan hal min fa'il qalu. Okey, jadi kita tengok ayat tadi, hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan hal min fa'il qalu. Fa'il qalu maknanya waw di sini, ni adalah waw dia fa'il. Tapi hal ini adalah hal kepada sa'ah tu sa'ah itu kalau ikutnya itulah makna ayat itu lebih kepada hal min sa'ah. Okey. Ustaz, hal ni dia mesti masuk Mesti. Ya, hal hukum dia masuk. Hal ini dia menerangkan tuan dia. Jadi di mana tuan hal itu? Mana tuan hal itu adalah as-sa'ah. Dia termasuk na'at? Tidak. Bukan na'at. Bukan dia follow dia punya, dia mesti ikut faham. Dia ada kaedah puan. Ini saya bagi kaedah. Ini pun guru saya Dr. Sa'id Az-Zubaydi daripada Iraq. Dia bagi tahu macam ni. Kaedah dia an-nakirah ba'dal ma'rifah hal. Al-ma'rifah ba'dal ma'rifah sifat. Kita nak beza macam mana? Contohnya as-sa'ah isim ma'rifah, tidak begitu? Ada alif lam kan? Tiba-tiba ada makrifah, tiba-tiba selepasnya ada isim nakirah baghtatan. Jadi baghtatan ini adalah nakirah. Jadi nakirah ini adalah hal. Jadi kaedah tu saya terjemah isim nakirah iaitu baghtah ini contohnya selepas ataupun duduk selepas isim makrifah. Maknanya baghtatan ini sebelumnya ada sa'ah. Maknanya dia berada selepas isim makrifah, dia adalah hal.
Nampak kan? Maknanya isim nakirah selepas isim ma'rifah hal. Jadi baghtatan ini hal. Kenapa? Kerana dia adalah nakirah berada selepas as-sa'ah. Sa'ah ini adalah isim ma'rifah. Okey, selesai situ. Yang kedua contohnya al-ma'rifah ba'dal ma'rifah sifat. Contohnya saya sebut as-sa'ah as-sa'atu al-kabirah. Jam besar. As-sa'ah atas ini hari akhirat ni, as-sa'ah yang bawah ni jam maksud dia. Ma'rifah. Ma'rifah. Ataupun saya juga boleh sebut al-kubra, boleh juga tapi tak apa. Jadi apabila ma'rifah berada selepas ma'rifah, dia adalah sifat. Jadi besar ini sifat kepada jam. Ataupun saya sebut al-uzma ataupun al-kubra, hari kiamat yang agung. Uzma contohnya, uzma itu adalah sifat kepada as-sa'ah. Contoh lagi al-kubra. Jadi al-kabirah ini adalah sifat kepada as-sa'ah. Macam mana kamu nak kenal? Kamu lihat jika dia ma'rifah, sebelumnya ma'rifah dia adalah sifat. Jika selepasnya nakirah, sebelumnya adalah ma'rifah, maka dia adalah hal. Jadi tak sama. Nakirah, hal dia sentiasa bari atas. Sifat dia boleh bari bawah, dia boleh bari atas, dia boleh bari hadapan. Dia mengikut tuan dia. Kalau tuan sifat itu bari bawah, sifatnya al-kabirati. Kalau tuan sifatnya bari hadapan, as-sa'atu al-kabiratu. Kalau as-sa'ata al-kabirata. Jadi hal lain, sifat lain. Hal masuk. Yubayyinu hay'ata sahibahu. Sahibihi, menerangkan keadaan tuan dia. Keadaan baghtatan ini keadaan segera, cepat, tiba-tiba. Kemudian dia sentiasa bari atas. Kemudian sifat dia ikut tuan dia. Kalau tuan dia bari atas, dia bari atas. Tuan dia bari bawah, dia bari bawah. Huruf akhir ni. Huruf akhir ni. Jadi kalau tuan dia bari hadapan, dia pun bari hadapan juga. Kalau tuan dia perempuan, dia perempuan. Kalau tuan dia mudzakkar, dia mudzakkar. Jadi dia ikut sebiji tuan dia. Sifat itu. Kalau hal tidak. Okey. Rasa dah jelas tentang hal tadi. Kemudian yang milun Ustaz nak tanya ke ada. Ya. Ustaz tanya tadi yang macam makrifah ba'da makrifah sifat. Dia ikut mausuf. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ada tulis yang ajrun azimun, itu jadi sifat. Sifat ajrun azimun. Jadi sifat lah. Cuma dia ikut juga sifat ni. Cuma kaedah atas bagi yang berada selepas tu. Kalau selepas tu hal, kalau selepas itu nakirah, kita kena lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya makrifah, dia adalah hal. Kalau sebelumnya makrifah, dia adalah na'at. Kadang-kadang yang sebelum tu dia memang nakirah. Contohnya ajrun. Dia nakirah sifat dia pun kena nakirah juga. Azimun. Jadi sifat ini boleh nakirah, boleh makrifah. Kalau hal dia tak boleh makrifah, dia sentiasa nakirah. Ada pun sifat dia boleh juga nakirah. Okey. Nampak puan ajrun azim. Jadi sifat juga. Yang atas ni pun saya boleh saja buat nakirah ni atas ni. Sa'atun kabiratun. Jadi dia juga adalah sifat.
Jadi sifat ni dia kena sama. Kalau yang ni ada alif lam, dia kena ada alif lam. Kalau yang ni tak ada alif lam, dia kena tak ada alif lam. Sifatnya. Ajrun tak ada alif lam, sifatnya tidak ada alif lam. Tapi hal, dia kena nakirah. Nakirah. Jadi kita macam mana kita nak kena hal? Kita lihat. Kalau sebelumnya ma'rifah, maka dia adalah hal. Tapi seandainya sebelumnya nakirah, dia bukan hal lah. Dia mungkin sifat. Contohnya sa'atun kabiratun ajrun azim. Banyak sifat ni kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ni, Ar-Rahim itu sifat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Semuanya sifat. Sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas maknanya sifat ini kadang-kadang dia boleh nakirah, dia boleh makrifah. Adapun hal dia sentiasa nakirah. Bagaimana kita nak kenal hal? Kita lihat isim sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah makrifah, dia adalah hal. Tapi kalau sebelumnya nakirah, dia bukan hal, dia adalah sifat. Jadi kena ingat, an-nakirah ba'dal ma'rifah hal, wal ma'rifah ba'dal ma'rifah sifat. Okey, yahmiluna rafa' khabar mubtada. Hum, yahmiluna, hum itu adalah mubtada, yahmiluna itu adalah khabar dia, jumlah fi mahalli rafa' khabar. Mereka memikul, yahmiluna fi'il mudhari' marfu' thubutin nun wal wawu, waw ini adalah fa'il. Sa'ama yazirun, sa'ama ini adalah alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Musta'nifah, jumlah yang barulah. Dari segi i'rabnya. Yaziruna rafa' na'at 5. Yaziru ini adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun dan dia adalah na'at sifat bagi ma. Ma ini adalah isim. Ma isim usul. Apa-apa saja, apa-apa itu adalah mereka yang mereka pikul, sifat kepada sifat itu mana jumlah. Jumlah itu adalah sifat kepada ma. Okey. Dah lebih masa ini? Ya, ya. Ada nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Ustaz, nota tadi Ustaz boleh buat sheet semua, saya nak screenshot sekali. Mana nota yang saya itu tadi? Ustaz tulis tadi. Saya ini pun dah kecil ni. Yang itu dah selesai kan nakirah ni. Nakirah pada huruf hal. Okey, kejap. Ini kaedahnya. Okey, ini kaedah dia. An-nakirah ba'dal ma'rifah hal. Saya letak baris. An-nakirah ba'dal ma'rifati hal. Ba'dal ma'rifati sifatun. Okey, ini kaedah dia. Contohnya itu contoh yang ni ini contoh dia. Okey, mana? Saya kecilkan lagi ya.
Okey kat situ. Okey, kaedah ni boleh ingat balik. Nanti kita jumpa akan datang, kita akan ulang balik insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terima kasih semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya.